Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali. Untuk kali ini, saya akan membedah e-book saya yang bertajuk Speedy Writing Using Microsoft Word. Untuk kali ini, saya akan menceritakan sedikit salah satu fungsi yang begitu menarik yang kita boleh guna dalam Microsoft Word. Okey, hari ini kita akan berkongsi bagaimana menggunakan fungsi caption. Fungsi caption. Okey. So, kita menggunakan contoh kanser paru-paru. Okey, dalam kanser paru-paru sudah semestinya dalam mana-mana penulisan kita akan ada gambar-gambar yang kita tambah. Dan gambar-gambar yang kita tambah itu, kalaulah berkaitan dengan poin yang kita bincangkan, maka boleh dikatakan wajib bagi kita memasukkan nama gambar ataupun figure ataupun chart ataupun table yang kita masukkan, dan kita perlu sebut di dalam teks yang kita tulis supaya gambar, figure, table ataupun apa-apa chart yang kita masukkan, pembaca boleh terus merujuk dan memahami apa sebenarnya table tersebut. Okey, sebagai contoh, sebagai contoh kita mengambil, okey, yang ni saya tinggalkan dulu, nanti kita tambah selepas ini. Kita mengambil yang pertama di sini. Okey, ini adalah gambar common symptoms of lung cancer. Okey, so untuk subtopik ini, iaitu subtopik simptom kanser paru-paru. Okey, kita menambahkan pemahaman pembaca dengan menambah gambar common symptoms of lung cancer. Jadi, kita perlu tulis apa sebenarnya gambar di atas bercerita. Okey, katakanlah kita kata gambar satu, kita kata kan, symptoms kanser paru-paru. Okey, sebagaimana yang saya kata tadi, setiap gambar yang ada kaitan dengan teks perlu ditulis di dalam teks. Okey, contohnya kita tengok apa yang ditulis di sini, tanda-tanda dan gejala kanser paru-paru pesakit bergantung kepada lokasi dan saiz tumor, serta sama ada terdapat perebakan setempat ataupun jauh dari paru-paru. Okey, contohlah kita sambung sikit ayat, sebab kita nak tambah nama gambar di dalam teks kita. Antara simptom utama kanser paru-paru adalah di bawah dan diringkaskan, ringkaskan dalam gambar satu. Ini ada kaitan, kita merujuk dalam teks gambar satu. So, apabila pembaca, dia baca-baca, and then dia tengok gambar ni, oh, kita dah sebut dalam teks. Mesti kena sebut dalam teks. Okey, yang kedua, kita tengok gambar yang kedua, contohnya. Okey, yang ni saya dah namakan tajuk gambar. Okey, ujian PET untuk diagnosis kanser paru-paru. Okey, katakanlah ini adalah gambar 2. Okey, gambar 2, ujian PET untuk diagnosis paru-paru. Kita nak tambah di mana? Katakanlah di sini ada disebut PET. Positron emission tomography atau PET scan dilakukan bukan sahaja untuk mengenal pasti kanser, tetapi boleh mengesan metastasis. Kita masukkan dalam kurungan. Contohlah, ini pelbagai gaya untuk kita nak menambahkan nama gambar di dalam teks kita. Tadi kita tambah ayat. Sekarang ni kita boleh juga tambah dalam bentuk in the bracket. Contohnya di sini seperti gambar 2. Okey. So, apabila pembaca melihat apa yang kita tulis, maka
pembaca mungkin akan terus pergi ke gambar 2 untuk memaham lagi ayat yang kita jelaskan. Ataupun pembaca apabila melihat gambar ini, pembaca terus faham bahawa gambar ini diceritakan dengan lebih lanjut di dalam teks kita. Kita cuba buat yang ketiga. Katakanlah yang ketiga ada. Kita ada lagi gambar yang ketiga. Ini dah bergerak, dah move. Kita baiki sikit kedudukan. Katakanlah gambar ketiga ini kita nak kata proses pembedahan yang melibatkan lobectomy. Ini gambar kita. Penyingkiran sebahagian daripada paru-paru seperti yang ditunjukkan di dalam gambar berikut. Gambar 3. Tak apa, kita tulis gambar 3 berikut. So, di sini gambar 3. Ini adalah kaedah biasa yang kita tulis kan. Ini kaedah biasa yang penulis tulis jika tidak menggunakan caption. Ada dua kebiasaan. Ada satu yang biasanya penulis miss. Kemungkinan gambar ni, penulis dah memang tulis caption gambar dengan adanya 1, 2, 3. Tetapi kebanyakan juga penulis tidak memasukkan nama gambar di dalam teks. Ini kesilapan biasa. So, pastikan dalam etika menulis, setiap gambar yang berkaitan dengan teks perlu dinyatakan di dalam teks. Sekarang ini, tanpa menggunakan caption, kita tak akan boleh memasukkan list gambar kita di dalam muka depan buku. So, sekarang ini kita nak belajar menggunakan caption. Katakanlah kita ada figure tadi, figure pertama, gambar pertama yang kita telah namakan tadi sebagai symptoms, symptom kanser paru-paru. So, kita nak memasukkan caption. Kita pergi kepada reference. Di reference akan ada icon untuk caption. So, kita just klik insert caption. Insert caption, kalau di sini secara automatik keluar figure. Tapi di sini kita menggunakan gambar sebab ini adalah karya bahasa. Jadi, kita tengok ada pilihan gambar ke tidak. Ada. Andai kata kita tak ada pilihan gambar, kita perlu tambah new label di sini. Kita tulis gambar. Katakanlah sekarang kita nak tambah tadi, kita tak ada carta. Katalah carta. Kita kata boleh. So, akan ada carta di sini. Tapi untuk karya ini kita memilih gambar. Gambar. And then, apa lagi yang kita perlu tambah? Delete numbering. Kita nak numbering. Delete numbering, kita nak format apa? Biasa kita guna format. Times New Roman. Include chapter number. Kita tak perlu tick di sini. Untuk include chapter number, biasanya untuk thesis, dissertation memang memang pasti mengguna pakai. Kerana thesis, dissertation mempunyai chapter. Untuk mengetahui lebih lanjut, boleh merujuk buku speedy writing. Di sini. And then sekarang dah keluar gambar 1 menggunakan caption yang kita masukkan. So, kita dah tak perlu gambar di sini. And then, kita tengok home. Bila kita tengok home, kita cari yang ni kan, normal, no spacing, heading 1. Kita cari yang caption. Klik di sini, cari caption. Klik caption kan. So, dia memang dah secara automatik tadi. Dia dah hitam caption. Tapi, kaedah font, size, kita nak ubah. Sebab kalau kita tengok size ni menggunakan Calibri dan size 9. Kalau yang lain dia menggunakan apa? Calibri size 14. So, let's kita tukar. Kita nak samakan style font kita. Kita pergi balik kepada font. Kita right click font. Kita modify. Kita dah pilih Calibri. Kita kata nak font 14. Kita nak boldkan.
Nak warna apa ya? Warna purple. Okey, warna purple. Okey, yang ni boleh je kita adjust. Okey, and then automatically update. Okey, so gambar satu. Okey, yang ni tak sama. Kita hitamkan semua and then kita klik caption. Okey, semua berubah. Kita pergi ke gambar 2. Okey, gambar 2. Gambar 2. Sekarang ni kita buat, kita lakukan proses yang sama. Reference, insert caption. Okey, dah keluar gambar. Secara automatik gambar kedua. Kerana ini adalah gambar kedua yang kita menggunakan caption. Okey, kita okey sahaja. Okey, kita dah boleh remove yang ni. And then kita hitamkan balik. Dan kita balik home. Kita pilih caption. Okey. Satu lagi tadi yang kita ada nama. Okey, di sini. Okey, kita reference, insert caption. Okey, dah keluar gambar 3. Okey. Okey, yang ni dah automatic. Dia dah setting. Ikut format yang kita modify tadi. Okey, so apabila kita selesai memasukkan menggunakan fungsi caption, so kita dah boleh memasukkan, okey, kita balik kandungan buku, memasukkan kandungan senarai gambar di dalam karya kita. Okey, kita tambah satu lagi section, senarai gambar. Okey, so kita hanya klik di reference juga, di ribbon ini, kita klik insert table of figure. Okey, di sini, di caption label, okey, kita boleh klik dan pilih apa yang kita nak add. Okey, sekarang ni kita nak add senarai gambar. Okey, include label and number, ya. Kita bukan sekadar nak gambar 1, gambar 2, tapi nak nama gambar 1, gambar 2, gambar 3 dan seterusnya. Okey, so yang ni sama ada kita tak nak line ataupun ini adalah bentuk-bentuk line yang kita boleh pilih. Okey, so kita just klik OK. So sekarang dah keluar gambar yang kita set menggunakan caption berserta muka surat gambar tersebut berada. So, yang ni kita boleh adjust selepas inilah. Macam mana kita nak size, macam mana. Okay, yang ni last adjust. Tak perlu kita adjust awal-awal. Okay, dan kalau contoh, sekarang ni kalau ada penambahan, kata bila kita buat, kita terus keep on menulis, kita kata, ada gambar baru lah kita nak tambah. Okay, katakanlah ini juga dalam bentuk gambar. Gambar baru kita nak tambah. So, kita tambah pula gambar di sini. Contohlah. Okey, gambar. Minta maaf, sepatutnya ini adalah catat. Katakanlah ini adalah gambar. Okey. Trend kanser paru-paru dunia. Okey, sekarang ni. So, sebagaimana yang telah diterangkan tadi, kita menggunakan reference, insert caption. Pilih gambar. Perasan tak? Sekarang ni dia keluar gambar 1. Kerana ini mengikut aturannya adalah gambar pertama yang muncul di dalam karya kita. Okey. Just klik OK. Okey, kita menggunakan style dot di situ. Kita hitamkan balik. Kita home. Pilih caption. Oh, sorry. Kenapa tak jadi caption? Tak hitam semua ni. Okey, ini adalah caption juga. Ya, dah hitam. Dah warna purple. Okey. So, anda perasan tak di sini gambar yang kita baru tambah secara automatik akan muncul sebagai gambar 1. Kan? Gambar 1. So, jangan lupa ya, kita kena tambah gambar 1. Contohnya kita tambah di sini seperti gambar 1. Okey. So, cuba kita tengok apa jadi pada gambar-gambar seterusnya. Okey, gambar seterusnya terus secara automatik berubah menjadi gambar 2. Okey, tadi kan yang ni gambar 1. Berubah menjadi gambar 2. Yang ini automatik berubah menjadi gambar 3. Dan yang ini secara automatik berubah menjadi gambar keempat. Ianya begitu penting
andai kata di dalam karya kita terlalu banyak gambar-gambar yang kita masukkan dan kita numberkan gambar tersebut. Jadi apabila ada satu sahaja perubahan, semestinya hampir semua gambar-gambar kita kena review balik dan perlu buat secara manual. So, dengan menggunakan caption, ianya terlalu mudah, secara automatik akan berubah menurut senarai gambar di dalam karya. Okey, kita pergi balik kepada senarai gambar tadi. Mana senarai gambar kita? Okey. Kita just right click di sini, update field. Okey, kita kena pilih update entire table. Okey, sekarang gambar 1 dah masuk. Gambar yang 1 tadi bertukar 2, yang 2 bertukar 3, 3 bertukar 4. Okey, itu sahaja yang saya nak share hari ini, iaitu fungsi caption. Selamat mencuba. Assalamualaikum. Untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan kepelbagaian lagi fungsi atau feature yang terdapat di dalam Microsoft Word, sila dapatkan buku Speedy Writing yang ditulis dengan begitu ringkas secara infografik. Tuan-tuan boleh masuk ke dalam web store saya ataupun boleh email kepada saya seperti yang tertera di skrin. Terima kasih.